Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita meneruskan pengajian kitab dengan menggunakan kitab Tajul Arus. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-70. Itu dengan mutiara kata yang seterusnya, jangan lalai dari mengingati Allah Ta'ala. Muka surat 70, mutiara kata hikmah, jangan lalai dari mengingati Allah. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Surat 70, tajuk jangan lalai dari mengingati Allah. Baik, kita baca mutiara kata tersebut. Wa iyyaka wa dhuhulal qalbi an wahdaniyatillahi ta'ala. فأول درجات الذاكرين استحضار وحدانيته تعالى وما ذكره الذاكرون وفتح عليهم إلا باستحضارهم ذلك وما طردوا إلا بذكرهم مع غلبة الذهول عليهم وتستعين على ذلك بقمع الشهوتين البطن والفرج ولا يضادك في الله إلا نفسك. Maksud dia wa iyyaka wa dhuhulal qalbi an wahdaniyatillahi ta'ala, awaslah kamu dari kelupaan hati dari mengingati keesaan Allah Ta'ala. Peringatan kepada kita supaya kita jangan leka alpa dengan kehidupan di dunia sehingga lupa hati kita untuk mengingati Allah. Sekurang-kurang dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita, Allah wajibkan kepada kita iaitulah 5 waktu sehari semalam. Itu masa kita, masa yang kita wajib. Ia merupakan kefarduan kepada kita untuk menghampirkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dengan solat ni masa yang paling hampir kita dengan Allah. Masa yang paling hampir, tak ada lain melainkan dalam solat.
Dan keadaan yang paling hampir hamba dengan Allah dalam solat itu iaitu ketika sujud. Karena kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dan kita tidak boleh merendahkan diri kita serendah-rendah seumpama sujud selain daripada Allah. Hanya kepada Allah semata-mata boleh kita sujud. Kepada yang lain tidak boleh. Tunduk hormat boleh, seperti mana Allah perintah kepada Allahumma salli ala Muhammad, para malaikat dan iblis untuk tunduk hormat, ya. Walaupun ayat menggunakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ayat sebenarnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Walaupun kalimah dalam ayat tersebut menggunakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, maka menurut mufassirin, usjudu dalam ayat tersebut bukan membawa maksud sujud hamba kepada Khaliq, sujud makhluk kepada Khaliq, iaitu sujud yang dalam sembahyang sujud itu, melainkan sebagai membawa maksud tunduk hormat, untuk hormatlah, menghormati, beri penghormatan gitu. Maksud beri penghormatan seperti mana kita beri penghormatan kepada pemimpin-pemimpin, ya, raja, sultan, pemimpin, ya. Seperti begitu kita beri penghormatan. Itu yang maksud daripada ayat tersebut, supaya Allah perintah kepada malaikat dan iblis untuk hormat. Malaikat semua hormat aku perintah Allah, malaikat iblis apa enggan wastakbara, kerana sombong, wa kana minal kafirin, tergolong iblis dalam golongan yang kufur. Baik, dalam sehari-hari kita diperintahkan kefarduan kita melaksanakan solat fardu. Jadi dalam sehari 5 kali kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 waktu tu masa kita nak mengingati Allah. Maka alangkah cantiknya, alangkah eloknya sekira mana kita dapat menambahkan lagi masa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah selain dari kefarduan tu, ya, dengan melaksanakan solat-solat sunat. Solat sunat ni banyaklah. Kalau menurut masa yang afdal, yang merupakan solat sunat yang diamalkan oleh Nabi SAW, iaitulah solat sunat duha, yang masa dia tak boleh tunai masa lain. Duha waktu pagi, dia tak boleh tunai petang, malam. Manakala malam solat sunat tahajud, ini masa, iaitu hanya tertentu kepada masa yang berulang-ulang, masa berulang-ulang dia lah, berulang hari, dia berulang-ulang dengan berulang-ulangnya hari. Baik duha dan tahajud, ini masa. Jadi ditambah dengan duha, tahajud dan solat sunat yang lain. Maka solat sunat yang lain yang boleh masa mana pun, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat mutlak, dan lain-lain solat sunat tasbih, ya. Siang boleh, malam boleh. Cuma masa tahrim tetap diharamkanlah, ya, selepas subuh, ya. Sehingga terbit matahari, ya. Kemudian ketika matahari betul-betul berada di atas kepala, sebelumnya gelincir matahari, maka ini berbeza pandangan ulama. Ada kata 10 minit, ada kata 5 minit sebelum zuhur, ada kata 30 minit sebelum zuhur. Mana kita peganglah mana-mana. Nak selamat yang 30 minit sebelum zuhur lah. Matahari berada di betul-betul kepala ni, masuk dalam lingkungan masa 15 minit gitulah. Masa tu kemudian dia gelincir daripada betul kepala tu sehingga ada bayang. Kalau kita belajar bagaimana menentukan waktu solat dengan melihat kepada matahari lah. Bayang-bayangkan. Waktu zuhur gelincir matahari terbit dari sini,
Dia betul atas kepala. Gelincir tu maksud ada sedikit bayang pada matahari terbit. Sikit bayang maksud tak betul-betul atas kepala, tak ada bayang tu ni. Betul atas kepala. Ada bayang sikit, maka yang kata gelincir. Kemudian masuk waktu asar. Ni kata tak ada jam, tak ada takwim ni kan, nak tentu ke mana masuk. Masuk waktu asar, bayang-bayang objek ni, bayang dia lebih daripada objek. Objek tinggi ni, bayang dia akan bayang ke sini lah, dari matahari terbit kan. Mana dia dah ke sana, mana bayang dia akan panjang lagi daripada panjang, melebihi objek masuk waktu asar. Manakala masuk waktu maghrib, terbenam matahari, tak nampak dah matahari. Isyak, hilang kemerah-merahan tempat matahari terbenam, hilang, gelap tu. Masuk isyak. Itu kalau tak ada jam, tak ada timing hari ni, handphone, smartphone kan, dah set tu. Masuk waktu, dia azan kat kita. Dia tu azan. Kecanggihan hari ni tak ada jadi masalah. Cuma set azan pun nak jaga kok. Kena duduk dalam poket tu, masuk tanda. Azan dalam tanda. Tak pasal kok. Sebab itu kita dilaranglah menggunakan ringtone ayat Quran. Ringtone maksud orang telefon kita, mari ayat, baca surah apa. Kita dilarang. Pasal pertama tadilah, boleh jadi kita duduk dalam tanda, orang telefon bunyi ayat Quran lah, pasal ringtone kita ayat Quran. Itu. Yang kedua, bila ayat Quran ni bila orang telefon kita akan segera angkat. Mana ada kita nak tunggu sampai habis ayat. Macam itu apa lagu mana pun, masuk saja kita pun dah kita angkat putus mana pun tak apa. Tak apalah kalau lagu ke, ritme muzik ke, melodi apa ke, tak apa. Tapi kalau ayat Quran, kita angkat dia, terputus tak mana-mana. Tu merosakkan ayat Quran. Jadi tak perlulah guna ritme ayat Quran. Nak dengar Quran pasal time kita relax, free, kita pasang dia, kita dengar. Itu yang terbaik. Baik. Jadi awallah kamu dari kelupaan hati, dari mengerti keesaan Allah Ta'ala. Fa'awwalu darajati dzakirin, maka awal-awal darajat orang-orang yang berzikir itu istihdaru wahdaniyatihi ta'ala, ialah kehadiran hati mengingati keesaan Allah Ta'ala. Wa ma dzakarahu dzakirun, dan tidak berzikir oleh orang-orang yang berzikir, wa futiha alaihim illa bi istihdarihim dzalik, tidak berzikir oleh orang-orang yang berzikir dan tidak dibuka kepada mereka itu pintu masuk kehadap Allah Ta'ala illa bi istihdarihim dzalik, melainkan dengan sebab kehadiran hati mereka itu terhadap keesaan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita ini diajar kepada kita nak mengingati Allah ni hati-hati. Bukan hanya sekadar di bibir. Di bibir ni mau boleh dah lafaz-lafaz zikir kan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz tu bibir kita lafaz. Kemudian masa kita lafaz tu hati-hati, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada tuhan lain semua melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Hati-hati. Dan zikir-zikir yang lain. Kalau main di bibir ya, kita ingat, maka kita pun lafaz. Seumpama tapi ini analogi yang tak berapa sesuai, tapi kita nak sebut sebagai umpamanya gitu. Lagu-lagu yang kita tak faham, kita menyanyi. Bukan kita lah, anak-anak muda, lagu Hindustan. Kan cerita baru mari, cerita Hindustan baru mari, lagu dia sedap. Hindustan ni lagu dia tarikan dia pada lagu.
pada dia Hindustan ni mari cerita kalau di TV 3 jam. Sejam tu lagu menari tu. Lagu mari menari di Hindustan. Tu tarikan dia. Walaupun 3 jam orang boleh duduk mengadap tengok. Hindustan tu tarikan dia pada hak menyanyi tu, lagu tu, menari pokok tu. Bila mari dia Hindustan ni bila dia tahu keadaan begitu tarikan dia pada lagu, dia buat lagu bagi sedar. Dulu ni lagu apa? Anak-anak pelajar duduk menyanyi, duduk ingat, dia ingat, boleh ingat. Apa? Janam-janam dulu lama dah lah tu. Kita ada dia punya silibus hafaz ayat surah, ayat lazim je. Surah Alam Nashrah, Wattin, surah yang bukan surah Al-Baqarah, Al-Mulk, bukan surah yang panjang-panjang. Surah itu. Kita duduk dalam duduk kelas, duduk dengar dia menyanyi. Tengok menyanyi tu, dengar dia ingat dia nyanyi. Bagus apa tak apa. Nanti masa aku masuk silibus tu nak dengar aku. Tu janan-janan tu boleh ingat. Mesti ayat abadan tu boleh ingat lah. Surah Alam Nashrah, Wattin, Alam Tara Kaifa. Masa-masa kita pun panggil suruh baca, tak boleh baca, tak ingat. Tapi lagu tu boleh ingat. Pasal itulah kita sebutkan ni, kerana lalai, kerana leka dan alpa dengan dunia, seronok dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan, kenikmatan yang melalaikan. Lalai ni mudah. Wah sama je tu. Maksud sama. Nyanyi jana-jana, tanya dia faham tak menyanyi ni? Jana-jana apa semua ni? Dah faham. Kalau dalam hak menyanyi ni ada perkara yang mensyirikkan Allah, tengok. Bahaya. Kalau Al-Quran confirm dah, kalamullah. Tapi hak Quran tak faham jugalah. Cuma tak ingat. Hak ni tak faham tapi ingat. Perbezaan antara kalamullah dengan Allahumma salli ala Muhammad, lagu yang melalaikan. Lagu yang mengasyikkan, mengasyikkan. Pasal dia melalaikan. Bila lalai ni boleh ingat. Kita pun heran. Lagu Hindustan padahal ialah nak cakap bahasa Hindi bukan deporti pun bahasa Hindi tu Hindustan. Kalau Arab ni boleh gagah lagi Assalamualaikum bahasa Arab dah. Waalaikumsalam bahasa Arab dah. Banyaklah perkataan-perkataan yang Arab tu dimelayukan. Kalau Hindi bukan bahasa patah buta pun tapi boleh ingat tu kita sebut. Bila dia tidak mengingati Allah, bila dia lalai, leka dan alpa dengan nikmat hidup dunia, maka dia akan mudah mengikut hawa nafsu dan syaitan. Baik. Jadi dalam mengingati Allah, nak ingat kepada Allah bersama hati-hati. Bi istihdarihim dzalik. Kena hati-hati. Wa ma turidu illa bi dzikri ma'a ghalabati duhuli alaihim. Dan itu tidak terhalang mereka itu daripada Allah Ta'ala, melainkan dengan sebab sebutan zikir lisan mereka yang dikalahkan oleh kelupaan hati mereka terhadap keesaan Allah Ta'ala. Wa ma turidu illa bi dzikrihim ma'a ghalabati zuhuli alaihim. Karena kelupaan hati mereka ni disebutkan di sini tidak terhalang itu daripada hadap Ta'ala, melainkan dengan sebab sebutan zikir lisan mereka yang dikalahkan oleh kelupaan hati mereka terhadap keesaan Allah. Maksud betapa ada orang yang dia berzikir, maksud tidak menafikan ada orang berzikir, maksud dia zikir subhanallah, 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 tetapi tidak hadir hati ma'a ghalabati dhuhuli alaih, bersama dengan kelalaian hati dia dari mengingati menghadirkan keesaan Allah, menghayati itu lafaz zikir kepada Allah. Jadi masih lagi tidak sempurna, zikrullah yang masih lagi tidak sempurna. Wa tasta'inu ala dzalika biqam'i syahwataini,
Kemudian dan untuk menolong mencapai matlamat zikir itu, hendaklah kamu menundukkan watasta'inu, dan bagaimana nak menolong diri kamu agar berzikir dengan datangnya wahdaniyatillah, keesaan Allah itu. Hendaklah kamu menahan dan menundukkan dua keinginan nafsu syahwat, iaitu al-batni wal farj. Al-batn perut, wal farj kemaluan. Dua keinginan. Keinginan yang Allah Sayyidina Muhammad, keinginan yang melampaui batas lah, yang merosakkan diri, kan? Ayat kata al-batn, perut ni, bukan kata menundukkan, bukan kata menghalangi keinginan perut. Mana dak makan langsung dak juga. Hatta mari puasa pun disuruh untuk bersahur dan berbuka. Masuk sahur, kemudian masuk terbenam matahari masuk waktu maghrib kena berbuka. Tak boleh kata aku tak siap buka, nak sambung lagi pasal nak tunduk perut. Al-batn ni nak tundukkan perut, tak boleh. Itu menyiksa diri. Kerana perut pun ada keperluan dia yang perlu ditunaikan, sama juga kemaluan. Keperluan yang perlu ditunaikan, menundukkan daripada mana? Daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Bila ditundukkan kedua itu, kerana pada perut ni lah yang banyak datangnya penyakit. Mari dari perut, hak kita makan, kan? Banyak penyakit pun dari makanan pun banyak. Kerana hari ni kan makanan kita hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak bahan kimia tu, kimia, kan? Hak berat kita beli pun, berahan masuk tu nak bagi tahan, ada ubat tahan juga. Cuma tak banyak lah sikit. Tapi kita duk makan. Penyakit-penyakit hak baru ada hari ni apa semua, kan? Kerana banyak dengan makan lah. Kanser ususnya, macam-macam. Bukan salah pada penyakit itu. Penyakit itu Allah Sayyidina Muhammad, ada orang kita tak boleh kata dia kecil mani, muni makan gula banyak, muni makan minum banyak mani. Tak boleh kata lagu tu, kerana ada orang yang memang history sejarah keluarga dia ada kecil mani, maka dia makan biasa je pun, tapi ada. Sama juga darah tinggi. Kerana perkara tertentu ada di sana ujian daripada Allah lah. Tak boleh kita nak kata ni kecil mani macam sebut tadi, tak boleh. Kerana ada orang memang dia makan mani subuh, tapi tak kena pun kecil mani. Maka tu tersendirilah. Tak boleh kita mengata orang, dan kita tak boleh berasa Allah Sayyidina Muhammad berasa hebat, bangga dengan boleh jadi kita duk makan mani. Satu cawan teh tarik ni susu separuh tiap-tiap pagi kita minum. Aku tengok ni minum tak ada apa pun, bacaan gula okey, bangga dah boleh. Tu kerana semua tu ada, semua hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh berbangga lah, dengan boleh jadi tertentu pada kita ni okey, tapi pada orang tak okey. Baik, kemudian wala yudadduka fillahi illa nafsuka, dan ingatlah bahawa tidak menentang kamu pada jalan zikrullah Ta'ala ini melainkan nafsu kamu sendiri. Yang menentang pada diri hamba itu untuk mengingati Allah tidak lain dan tidak bukan melainkan nafsu itulah. Kalau kata makan tadi kan, makan banyak, kenyang sedia, jadi dia jadi lemah badan, dia jadi ngantuk, banyak nak tidur, banyak ngantuk mari, kan? Pasal kenyang sungguh, maka sebab itu disunatkan untuk puasa sunat, kan? Puasa sunat tu kan dalam seminggu ada 2 hari, Isnin, Khamis. Kemudian dalam bulan pula ada pula puasa sunat bulan-bulan, Yaumul Baid, hari-hari putih.
Allahumma salli ala Muhammad 13, 14, 15 setiap bulan, melainkan bulan Zulhijjah lah. Bulan Zulhijjah pasal 13 tu masih hari tasyrik, 14 ada jadi 14, 15, 16. Bulan-bulan lain 13, 14, 15 lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian khusus sunat yang lain lah. Umpamanya nanti kita tak berapa hari masuk bulan Muharram, sunat yang terlebih afdal lah, kerana dia datang sekali saja dalam setahun. Sama juga yang baru ni, baru lepas bulan Zulhijjah, iaitu 9 Zulhijjah, terlebih afdal kerana kelebihan dia itu dari sudut fadilah besar. Allah ampun dosa setahun yang lalu dan akan datang. 10 Muharram yaumul Ashura, afdal bawah sikit banding hari Arafah. Allah ampun dosa setahun yang lalu. Arafah setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dia 2 tahun. Muharram yaumul Ashura 10 Muharram setahun yang lepas, akan datang tak masuklah. Itu tak berapa hari nak masuk. Jadi 10 Muharram, dia pada pandangan ulama mufassirin pada surah Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajr wa layalin 10 malam. Maka ada 3 pandangan ulama mufassirin. Yang pertama 10 awal Zulhijjah. Jadi sunat puasa tu, sunat yang besar 9 Zulhijjah. Cuma sunat juga puasa tiap-tiap hari tu 1 sampai 9. Pasal hari yang pada pandangan sebahagian ulama mufassirin 10 hari yang mulia tu. Kemudian yang kedua 10 Muharram, 10 daripada 1 sampai 10, walayalin 10, malam-malam yang 10 Muharram 1 hingga 10. Yang afdal 10, sebagai mengambil 10 malam tu ke 10 hari puasa sunat. 1 sampai 10. Mula kita kata puasa 10 Muharram atau 1 sampai 10 dah boleh ambil 2 hari, iaitu 10 tu kita tak tinggal dengan 9 sebelum dia sehari. Jadi kalau dapat 1 sampai 10 Muharram, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga 10 tadi, iaitu 10 yang akhir bulan Ramadan. 10 akhir Ramadan memang kita puasa Ramadan, cuma malamnya walayalin 10. Maka malam-malamnya diperbanyakkan melaksanakan amal soleh, ibadat kepada Allah, tahajud, qiyamul lail, baca Quran masa malam tu. Baik. Jadi yang menghalangi mengingati Allah disebutkan dalam mutiara kata ini tidak lain dan tidak bukan adalah nafsu kita sendiri. Nafsu yang menghalangi. Ya, bila kita nak baca Quran, nafsu mari, tak payah bacalah, rehat dulu. Baru nak ambil Quran, tak apalah. Nafsu yang dikawal oleh syaitan lah. Syaitan pula yang yang menggoda, ya, menggoda kita pada keinginan hawa nafsu itu sendiri. Baik. Kemudian kita beralih kepada mutiara kata yang kedua, tumpahkanlah kasih sayang kamu kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih Penyayang. Makna kita membalas kasih sayang Allah. Tumpahkan kasih kamu kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kita memang tidak mampu untuk membayar segala kasih sayang Allah dalam arti kata nikmat yang kita kecapi hari ini. Kita kecapi nikmat hidup ni, kita tidak mampu membayar, ya, dengan nikmat yang Allah beri kepada kita ni. Nikmat hidup ni, nikmat kita boleh hidup hari ni, kita boleh segalanya dalam kehidupan kita ni adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Baik, kita baca mutiara kata ni. Masih isyarat. Dia bunyi. Tapi ni panjang kok apa kita baca.
wa ma aktsara tawaddudaka lil khalqi wa ma aqalla tawaddudaka lil haqqi law futiha laka babut tawaddudi ma'allahi la ra'aita al ajaib. Rak'atani fi jawfil laili tawaddudun iyadatuka lil marda tawaddudun salatuka 'alal janaiz tawaddudun as-sadaqatu 'alal masakin tawaddudun i'anatuka li akhika al-muslim tawaddudun imatatuka al-adha 'anil tariq tawaddudun walakinna as-sayfa al-matruha yahtaju ila sa'idin. Maksudnya, dan alangkah banyaknya penyataan kasih sayang kamu terhadap makhluk. Wa ma aktsaru tawaddudaka lil khalqi, banyak penyataan kasih sayang kepada makhluk. Dan alangkah sedikitnya penyataan kasih kamu terhadap Allah, pencipta, maha yang mana tu? Yang kepada kamu minta kasih sayang kepada Allah Ta'ala, yang maha pencipta, iaitu terbalik, typing error, terbalik tu bufabi. Yang maha pencipta kepada kamu pinta kasih sayang kepada Ta'ala, dan sehingga dapat melihat perkara-perkara yang ajaib. Baik, jadi banyak kita nak menyatakan kasih sayang kepada makhluk, kasih sayang kepada isteri, kasih kepada suami, kepada anak-anak, ya. Dan penyataan saya itu tidak menjadi kesalahan, ya, karena patut pun tu berkasih sayang dalam rumah tangga. Cuma disebutkan alangkah sedikitnya penyataan saya kamu terhadap Allah Ta'ala yang maha pencipta kepada kamu, minta kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Bila kita minta kita menyatakan kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala, maka disebutkan Sayyidina Muhammad dalam mutiara kata ini, kamu dapat melihat perkara-perkara yang ajaib, la ra'aital ajaib. Maka disebut beberapa amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan amal soleh ini kamu akan melihat perkara ajaib. Mana dengan mengamalkan ini akan melihat perkara ajaib. Itu 2 rakaat sembahyang sunat di waktu tengah malam adalah penyelesaian kehadrat Allah Ta'ala. 2 rakaat tahajud. Kemudian lawatan kamu terhadap orang yang sakit, iyadatuka lil marda. Lawatan kamu terhadap orang-orang sakit adalah penyataan saya terhadap Allah Ta'ala. Walaupun apa hubungan manusia, tapi kerana amal soleh. Sembahyang kamu terhadap jenazah janaiz adalah penyataan kasih sayang terhadap Allah Ta'ala. Pemberian sedekah kamu terhadap orang-orang miskin, walaupun apa hubungan manusia, adalah penyataan kasih sayang terhadap Allah Ta'ala. Sumbangan pertolongan kamu kepada saudara kamu yang muslim adalah penyataan kasih sayang terhadap Allah Ta'ala. Perbuatan pembuangan kamu terhadap apa yang kamu membuang terhadap apa-apa gangguan yang muncul atau membahayakan orang ramai dari jalan, membuang perkara yang memudaratkan di jalanan, adalah penyataan kasih sayang kamu terhadap Allah Ta'ala. Dan tetapi ingatlah bahawa pedang yang terbuang serta terbiar melukai kepada tangan yang memungut dan mengambilnya. Yahtaju ila sa'idin. Baik, maka di penghujungnya ingatlah, kerana pada pedang tu kan, saif pedang ni ada dia punya kelebihan dia tu. Dengan pedang, kalau perang pedang ni lah, tapi pedang ni boleh bunuh orang, dia boleh lawan musuh, pancung kepala musuh, bunuh, rotok bunuh. Tapi kalau pedang tu tak ada orang duduk senyap situ, duduk situ ya, manfaat kat dia? Tak manfaat. Jadi memerlukan kepada tangan yang memungut dan mengambilnya, memanfaatkan dia. Jadi kita lihat dalam beberapa amal soleh yang disebutkan tadi ni, ya, melainkan yang pertama lah rakaatan fi jawfil laili, iaitu hubungan kita dengan Allah, sembahyang 2 rakaat pada waktu tahajud 2 rakaat. Kemudian ialah iyadatuka lil marda, melawat orang sakit, salatuka 'alal janaiz, sembahyang kamu atas jenazah, as-sadaqatu 'alal masakin, sedekah pada orang miskin, anatuka di akhika muslim, kamu menolong saudara seagama kamu, imatatukal adha anit tariq, kamu membuang perkara yang menghalangi di jalan. Juga perkara semua ni nampak pada sama manusia, sama makhluk, tetapi dengan kebaikan itu, amal soleh itu, maka sebenarnya adalah penyataan kasih sayang kita kepada Allah. Maka sebagai menggambarkan bahawa
Setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, sebagai orang yang beriman, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ikhlas lillahi ta'ala, semuanya dikira sebagai penyataan kasih sayang kepada Allah. Sebab itu kita sebut tadi, kasih sayang kita kepada pasangan, juga penyataan kasih sayang kita kepada Allah. Dengan kita menyayangi, mengasihi pasangan kita, maka kita melakukan kebaikan, melakukan hubungan dengan disebutkan bil ma'ruf, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, melakukan hubungan yang baik, ya, antara pasangan suami isteri, kemudian dengan anak-anak, maka itu juga merupakan satu kebaikan yang disebutkan sebagai menyatakan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dua mutiara kata hikmah yang sempat kita baca pada malam ini mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita, khususnya dalam mutiara kata yang pertama, agar hati kita dalam mengingati Allah, zikrullah, datang bersama dengan menghayati keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekadar di bibir, malah datang hadir hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala mutiara kata hikmah yang kedua, agar kita sentiasa memperbanyakkan amal soleh sebagai tanda kita sayang, ya, menumpahkan kasih sayang kepada Allah. Kerana Allah telah pun memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan memudahkan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kita gunakan, manfaatkan kehidupan kita untuk, ya, memperbanyakkan amal soleh agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dunia dan juga nanti di hari akhirat. Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.